Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah bertemu lagi kita pada hari ini dalam subjek fiqh untuk tahun 4. Baiklah, insyaAllah saya Ustaz Azman akan mengajar adik-adik semua subjek fiqh yang mana kita akan menggunakan buku ini, fiqh tahun 4, insyaAllah. Jadi sebelum itu kita mulakan dulu majlis ilmu kita pada hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya harap semua anak-anak ada buku ini dan sila ambil buku ini untuk kita mulakan sesi pengajian kita secara online. Baiklah. Sediakan buku ya. Baiklah. Tajuk yang pertama ini adalah berkenaan dengan mandi wajib. Mandi wajib ini adalah tuntutan Islam yang mana jika seseorang itu mengalami 6 perkara yang mana saya akan sebut nanti, 6 perkara ini sekiranya adik-adik semua mengalami perkara ini pada masa akan datang, maka wajib untuk adik semua mandi wajib. Mandi ini hukumnya harus. Hukumnya harus. Asalnya setiap perbuatan manusia ini adalah harus. Hukum kita makan minum harus. Hukum kita berjalan harus. Hukum kita mandi pun harus. Bila berlakunya perubahan hukum ni daripada harus kepada wajib, kepada haram, kepada makruh dan kepada sunat. Mandi ni hukumnya harus. Hukumnya harus. Kehidupan kita ni apa saja kita buat sekiranya bukan daripada perkara maksiat, maka hukumnya harus, dibolehkan ataupun dipanggil sebagai perkara yang mubah. Perkara yang dibolehkan dalam hidup kita ni untuk kita buat, maksudnya tidak ada dosa, tidak ada pahala. Jadi bila kata mandi kita ini dikategorikan sebagai sunat, hukum mandi disunat sekiranya kita berniat untuk mandi sunat pada hari raya. Ingat tak? Kita pernah mandi sunat hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, kemudian mandi sunat pada hari Jumaat, kan? Kemudian sunat pada hari gerhana matahari. Ada lagi yang mandi-mandi kita itu disunatkan untuk mandi. Maka sesiapa yang mandi dan berniat untuk mendapat pahala Allah, dia mandi itu dengan lafaz niatnya, maka dia akan dapat pahala. Bagi mereka yang mandi sahaja, tak berniat langsung, mandi macam mana hari kebiasaan dia mandi, maka dia tak dapat pahala di sisi Allah. Tak apa? Tak apa. Mandi akan jadi haram sekiranya badannya sakit, ada luka-luka. Kalau kata kena ayak, maka lukanya makin teruk. Maka hukum macam ni, orang tersebut diharamkan untuk mandi. Contohnya orang yang terkena api, badannya sebahagian besar tu badannya kena api dan kebakaran. Jadi orang macam ni diharamkan untuk mandi. Nak solat pun memadai bagi dia untuk bertayamum. Diharamkan untuk mandi sebab apa? Sebab kalau kena ayak kat badan dia tu akan berdenih, akan makin teruk kulit dia, maka itu akan menyebabkan keadaan kesakitan dia makin teruk. Orang macam ni diharamkan untuk mandi. Begitu juga bagi mereka yang sekiranya mengalami ke-6 perkara yang mana Ustaz akan sebut sebentar lagi, wajib bagi dia untuk mandi. Mandi ya. Termasuklah juga orang yang wajib mandi ni orang yang ada air kemudian badannya berbusuk.
orang tak selesa duduk sebelah dia sebab badan dia busuk. Ini pun wajib mandi, tapi wajib mandi pada kebiasaannya, pada alatnya dia kena wajib mandi. Namun pada hukum syaraknya dia tak diwajibkan. Di sisi hukum syarak, yang wajib mandi ialah mereka yang, kita tengok mereka yang pertamanya bersetubuh. Buka muka surat keempat. Yang pertama dinyatakan orang yang bersetubuh, iaitu suami atau isteri yang bersetubuh. Ini bagi mereka yang dah kahwin. Bila bersetubuh suami isteri itu ataupun berjima', maka hukumnya adalah wajib mandi walaupun mereka tak keluar air mani. Bersetubuh. Tak kira lah semasa persetubuhan tu haram ke halal ke, wajib untuk mandi. Kenapa haram? Sebab bersetubuh dengan cara tanpa bernikah. Berzina lah. Itu pun wajib untuk mandi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita lihat sebelum tu ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apa maksudnya? Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Jika kamu berhadas besar, maka mandilah. Mandi wajib, mandi junub. Bagaimana nak jadi berjunub ni? Macam saya sebutkan tadi, yang pertama sebab dia bersetubuh. Bila kata seseorang suami isteri itu bersetubuh, maka kedua-dua pihak ini adalah mandi junub. Mandi junub. Yang kedua, kenapa dia wajib untuk mandi? Hukum mandi wajib. Yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani ni ada dua cara. Yang pertama secara manual, yang kedua secara automatik. Saya pernah dulu ceramah untuk murid-murid sekolah di Kuala Lumpur. Saya pernah berdiskusi dengan mereka lah. Sebab kebanyakan mereka ni adalah remaja-remaja nakal. Nakal macam mana? Nakal mereka ni suka untuk melihat video lucah. Bila kita melihat video lucah, kemuncaknya ialah mereka akan beronani. Itu yang saya nak katakan. Bila kata beronani ini, mereka mengeluarkan air mani sahaja, maka saya kualifikasikan perbuatan itu sebagai mengeluarkan air mani secara manual. Mereka menggunakan tangan, menggunakan apa sahaja instrumen untuk memuaskan diri mereka untuk mengeluarkan air mani. Ini perkara ni terjebak di kalangan anak-anak yang berumur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12. Dulu ni zaman Ustaz, mereka terjebak benda ni ketika berumur 13, 14, 15, lebih kurang begitulah. Tapi sekarang ni makin hari makin muda mereka yang terjebak ni. Bayangkan, Ustaz pernah berceramah di sekolah di Putrajaya. Murid-murid berumur 9 tahun, 7 tahun. Dia satu telah terjebak dengan aktiviti melihat video lucah. Jadi, bila kata sampai satu puncak mereka mengeluarkan air mani sendiri, maka itu saya nyatakan, saya kelaskan mereka ini sebagai mengeluarkan air mani secara manual. Yang kedua, secara automatik, secara tak sengaja, bukan kita usahakan. Contohnya mimpi basah. Sampai satu ketika, adik-adik semua akan bermimpi satu mimpi yang seronok sekali. Satu mimpi yang best sekali. Sehingga kan adik-adik semua akan terkeluar air mani. Tak sengaja. Tak sedar pun, pagi tu dah basah dah. Maka mereka yang keluar air mani, sama ada secara sengaja atau tidak, wajib bagi mereka untuk mandi junub.
orang Melayu kita ni panggil mandi wajib lah. Bahasa Arabnya mandi junub. Junub ni orang yang berjanabah, ni orang yang bersetubuh, orang yang keluar air mani, kan. Golongan yang ketiga ialah golongan yang mati kecuali mati syahid. Sebab tu bila kata seorang mati, pakcik kita ke, makcik ke, nyang ke, tok ke, nek ke, ayah, mak ke, semua mereka ni diwajibkan untuk mandi jenazah. Dengan niat kita angkat mandi junub. Baik. Kecuali yang syahid. Syahid ni siapa dia? Syahid ni adalah mereka yang berjuang, mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka yang pergi berperang, akhirnya terkorban, akhirnya mati, maka mereka ini tidak dimandikan. Sebaiknya mereka ini hendaklah ditanam dan dikebumikan bersama dengan pakaian yang mereka pakai itu, sebagai saksi di hadapan Allah bahawa mereka telah berjuang di jalan Allah. Dan mereka akan berbangga-bangga dalam pakaian tersebut di akhir kiamat, hari akhir nanti, bahawa mereka adalah pejuang yang menegakkan agama Allah. Yang ketiga, Yang keempat ialah orang yang haid. Haid ni siapa dia? Haid ni adalah bagi perempuan lah. Bagi mereka yang berumur 9, 10, 11, hendaklah mereka berhati-hati. Mungkin ketika ini mereka telah datang usia satu ketika mereka telah datang haid. Secara umumnya, adik-adik yang berumur 9 tahun hendaklah berhati-hatilah. Pastikan mereka bersedia untuk datang bulan. Orang Melayu kita panggil datang bulan. Datang haid tu. Maksudnya pada faraj mereka ini telah keluar darah pada setiap bulan. Maka kalau kata ada kawan-kawan kita, kaum perempuan kita ni yang kata saya tak solat, saya cuti. Kita faham tu, cutinya itu bermaksud bahawa dia sedang kedatangan haid. Jangan marah dia. Sebab haid ni bukannya kerja kita, kerja Allah. Allah yang takdirkan wanita-wanita ini keluar haid. Tak kiralah dia Islam ke tidak, tak kiralah dia ni Melayu ke, Cina ke, India ke, tak kira. Ini adalah fitrah wanita yang mana akan keluar haid pada setiap bulan. Orang lelaki tak ada, orang lelaki tak ada. Orang lelaki hanya mimpi basah sahaja yang menentukan mereka ni cukup umur tidak. Bagi lelaki, indikator untuk cukup umur ataupun balik ialah keluar air mani. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Bila keluar air mani bermaksud dia telah mencapai umur balik, iaitu wajib untuk solat, berpuasa dan sebagainya. Perempuan ialah indikatornya ataupun petandanya dia ni telah cukup umur ialah keluarnya haid. Itu adalah petanda awal ataupun isyarat menunjukkan dah ni dah cukup umur untuk dia solat, untuk dia berpuasa. Wajib bagi dia untuk melaksanakan tuntutan Allah dan wajib baginya untuk meninggalkan segala larangannya. Itu yang keempat. Yang kelima ialah nifas. Nifas ialah darah yang mengiringi selepas bersalin. Nifas ini adalah darah yang keluar semasa bersalin. Semasa mak kita melahirkan adik kita kan, semasa mak kita melahirkan adik kita akan keluar bersama-samanya darah. Darah itulah dinamakan sebagai darah nifas. Bila kita bersalin saja akan keluar darah nifas, maka wajib bagi si ibu itu untuk mandi janabah ataupun mandi junub. Yang keenam ialah wiladah. Wiladah ni ialah bersalin. Bersalin ni yang biasa kita lihat normal, wajib untuk mandi wajib. Okey. Itulah 6 golongan yang wajib untuk mandi wajib ataupun mandi janabah, yang mana 3 akan berlaku pada orang lelaki, iaitu bersetubuh, keluar air mani sama ada sengaja atau tidak. Yang ketiga, mati kecuali mati syahid. Orang perempuan dia akan berlaku semua sekali. Orang perempuan akan berlaku bila kita bersetubuh, dia akan mandi wajib. Kalau kita keluar air mani dengan sengaja, maka dia akan mandi wajib. Kalau dia mati kerana berjihad pada Allah Ta'ala, dia syahid, maka dia
tak dimandikan. Cuma kalau mati biasa ni, mati biasa, mati di rumah, mati aksiden, mati sakit, semua tu dia diwajibkan untuk mandi. Yang keempat, haid. Haid ni hanya perempuan sahaja. Yang kelima, nifas. Itu darah yang keluar semasa bersalin, semasa beranak. Yang keenam, wiladah, iaitu proses bersalin. Bila kata bersalin dapat anak, maka wajib bagi dia untuk mandi wajib. Baik. Kalau kata nak mandi wajib, ada niat dia. Bukannya kata saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. No. Tak boleh kata itu. Tak boleh berniat kata saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Yang macam tu hanyalah orang Melayu saja. Orang Melayu saja. Niatnya adalah ikut seperti mana Rasulullah ajak, itu nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bila kita berniat tu, kita berniat macam tu ketika mana air sampai ke tubuh kita ni, kita mula berniat dalam hati. Mulut kita lafaz, sebelum air tu jatuh, kita lafaz dah nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Dalam hati kita, lepas tu kata sahaja aku mandi, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Selesai. Dengan sekali dia siram sekali je, banyak kali sampai kita yakin bahawa badan kita semua ni telah pun kena air. Kena air. Sebelum mandi wajib, pastikan sebarang perkara-perkara yang menghalang air terkena pada badan seperti getah, likuid dan sebagainya. Apa sahaja kotoran ada pada badan kita ni, teh ayam ke teh kambing ke air basi, semua bersihkan dulu. Air basi kan, air basi keluar kan, bersihkan dulu muka kita ni. Kemudian kalau ada ada kotoran-kotoran, buang dulu, bersihkan, kemudian ambil wuduk. Nawaitu raf'al hadasi asalillah ta'ala, ambil wuduk dulu. Kemudian barulah kita niat untuk mandi junub. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala, tutuplah hati, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Terus kita mandi dan pastikan air itu semua kena pada anggota badan kita ni, pada telinga, pada mata, hidung, mulut, semua lipatan pada ketiak sebagainya, terkengkang kan, pastikan semua kena air. Baik. Macam tu juga perempuan, kemaluan perempuan yang zahir pada masa ia duduk membuang air kecil, dan kemaluan lelaki dan perempuan yang sebelah belakang yang zahir semasa buang air besar. Maksudnya kalau kata duduk, pastikan ada semua nak mandi wajib itu duduk juga. Duduk, pastikan yang mana yang tertutup tu terbuka, pastikan air lalu di buntut sebagainya, di bawah kengkang kan, semua tu ada lalu air. Okey, insya-Allah untuk next video kita akan kongsi berkenaan dengan perkara-perkara wajib semasa mandi wajib dan perkara-perkara sunat yang wajar kita lakukan, serta jenis-jenis mandi sunat lah kita akan tengok sini. Banyaklah, banyak, kita akan pergi satu persatu. Sekian dulu untuk kali ini. Sebarang soalan sila ajukan dalam grup WhatsApp ini dan Ustaz akan menyantuni, Ustaz akan menjawab setiap persoalan anda semua sehinggalah anda faham tentang apakah maksud mandi wajib. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.